Jadi yang kedua, yang kata duit ni jaga kita, kata ulama, duit tu bila kita sedekah dia tak pernah berkurang. Ma naqasat sadaqatun min malin, kata hadis dalam riwayat Muslim, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tak tahu kenapa ni magic. Dan yang berjanji ni Tuhan. Allah janji, engkau sedekah, aku akan gantikan. Allah Ta'ala kalau berjanji, dia mesti tepati janji. Sebab Allah Ta'ala ni dia punya prinsip dia, janji ditepati. Mesti ditepati janji. Kalau dia kata dia ganti, dia mesti ganti. Tapi bagaimana dia ganti, itu bukan masalah kita. Berzakatlah, bersedekahlah. Don't worry. Sampai Nabi sebut, orang yang pergi haji umrah pun Allah ganti duit dia. Sebab itu orang pergi haji, pergi umrah, walaupun habis duit puluh ribu, mana ada balik jadi miskin. Pernah jumpa? Pok-pok saudara kita pergi Mekah, pergi umrah, dia pun tak ada duit juga. Pergilah umrah di Mekah. Ada dengar cerita balik jadi asnaf minta zakat? Tak ada. Balik makan ek lagi ada. Wah, begini dengan spek kamera, serban semua. Duit dia tak berkurang. Tapi kalau kita pergi Gold Coast Australia, balik belum tentu kita boleh hidup seperti normal macam biasa. Makan Maggi itu biasa. Balik Gold Coast makan Maggi padai muka. Duit tak ada. Tuhan tak ganti duit pergi tempat lain. Tapi pergi Mekah Tuhan ganti. Itu yang kedua. Yang ketiga, duit tu bercakap kuntu aduwaka fa ahbabtani. Dulu kita bermusuhan, tapi sekarang kita adalah kekasih. Ingat, duit dalam poket kita musuh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Surah At-Taghabun ayat 15. Ingatlah, duit kamu, anak kamu fitnah, ujian bagi kamu. Dan dari sisi Allah lah pahala yang paling besar sekali. Anak kita dengan duit kita, ini semua akan jadi bala untuk kita di akhirat. Dia musuh kita. Baru nak masuk surga, anak tarik. Abah nak tinggal kami ni. Abah masuk surga seorang. Mana Acik? Abah pergi masjid semayang. Kami Abah tak tanya semayang ke tak. Jomlah join kami masuk mahkamah sekali. Lah, kita baru nak bersenang-lenang dengan bidadari, anak buat kacau pula dah. Dia akan jadi gangguan pada kita. Duit pun sama juga. Baru nak melangkah, datang duit. Nyek, terbang. Tuan, mana mau lari? Ni dulu dapat, mana saya ni? Tuan ada main sikit rasuah-rasuah, kong kali kong ni. Tak boleh. Undur balik tuan, tak boleh masuk surga. Kacau, duit akan kacau. Tapi bila kita bersedekah, berinfak, duit ni akan mempermudahkan urusan kita di akhirat. Kemudian yang keempat, duit tu bercakap, kuntu faniyatan fa'abqaitani. Dulu saya fana, tidak ada, tak ada yang kekal. Tapi bila awak sedekah, infak, zakat, saya akan jadi kekal lepas ni, kata duit. Tuan-tuan pernah dengar pencen kubur? Salah satu daripada pencen kubur adalah infak, sedekah dan zakat. Kita pencen di dunia mungkin kita boleh kumpul, tapi pencen akhirat, pencen kubur, itu belum tentu lagi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada 7 amalan yang kalau kita buat, dia akan jadi insurans di dalam kubur. Pertama, mengalirkan sungai, dengan syarat orang minum lah. Yang kedua, menulis mushaf, dengan syarat selagi dibaca. Paling basic, tulis Yasin 83 ayat. Tulis, siap 83 ayat, laminate elok-elok, photostat, laminate, beritahu anak isteri, abah kalau meninggal, tak payah tempah Yasin, tak payah curi Yasin dekat masjid, tak payah. Pakai je yang abah tulis ni, photostat banyak-banyak. Panggil orang masjid datang tahlil, edarkan yang abah tulis tangan ini. Selagi dibaca, selagi itu kita dapat pahala dalam kubur nanti. Yang ketiga, menggali perigi, dengan syarat selagi digunakan. Yang keempat, mengajar ilmu, dengan syarat selagi orang amalkan. Yang kelima, tanam pokok, dengan syarat selagi dimakan haiwan dan manusia. Yang keenam, meninggalkan anak-anak soleh, dengan syarat selagi mendoakan. Dan yang ketujuh, infak, orang yang bersedekah, untuk apa juga manfaat kepada manusia ataupun haiwan. Dan kita berzakat ini, dia punya efek begitu banyak. Dan yang kelima, duit tu bercakap, kuntu qalilatan fakassartani. Dulu saya ni sedikit, tapi sekarang jadi banyak. Dia panggil multiplier effect. Contoh, kalau di dalam zakat kita dengan PPZ Mawib ini, dia banyak skim. Salah satunya bantu budak-budak belajar. Budak Mesir, budak apa, kita bantu dengan duit zakat yang tuan-tuan potongan gaji. Bayangkan multiplier effect-nya bagaimana. Budak-budak tu belajar ilmu di Mesir, balik dia jadi penceramah, mengajar masjid surau. Dia jadi alim sebab duit tuan-tuan. Tuan-tuan makan komisen je siang malam.
duduk rumah goyang kaki, dia ceramah penat, tuan-tuan dapat pahala. Sebab dia alim kerana tuan-tuan. Dalam kitab Duratun Nasihin ada satu cerita. 3 orang lelaki-lelaki dia bergaduh depan surga. Dia kata, aku layak masuk surga. Layak masuk lebih cepat pada engkau. Orang kedua kata, mana boleh, aku lagi layak. Gaduhlah. Yang datang malaikat tanya, ni apa hal gelai-gelai ni? Kata lelaki pertama, tuan, saya paling layak masuk surga lebih cepat. Malaikat tanya, kenapa pula awak layak? Saya dulu dapat haji mabrur, jadi saya layak masuk surga nombor 1. Malaikat tanya, kamu tahu di mana orang haji mabrur masuk surga cepat? Jawab Pak Haji ni, dulu saya pergi kursus haji tuan, 17 siri saya pergi, tak konteng. Dalam tu ceramah tu sebut, siapa dapat haji mabrur dapat surga lebih cepat masuk pada orang. Hari ni saya nak claim lah tuan. Orang lain sibuk buat apa, saya lah dulu. Malaikat pun kata, beginilah Pak Haji. Pak Haji dapat ilmu tu masa dengar ceramah bukan? Ceramah orang tabung haji. Boleh tak kita bagi orang tabung haji tu dulu masuk surga, sebab kerana dia Pak Haji dapat mabrur. Pak Haji tu fikir, betul jugalah, kalau dengan ustaz tabung haji tu saya okey kompromi, dengan yang lain ni saya tak nak. Dia kata, okeylah bagi penceramah dulu masuk. Tanya pula laki-laki yang kedua, awak ni apa hal ni nak masuk surga lebih cepat? Saya tuan, saya dulu mati syahid fi sabilillah. Saya pergi ni sampai ke arakan-arakan, saya berlawan dengan macam-macam tentera ni. Akhirnya saya mati syahid fi sabilillah. Saya nak claim lah saya mati syahid kan. Kata malaikat, awak tahu di mana mati syahid cepat masuk surga? Saya dengar ceramah jugalah dekat masjid gini. Malaikat kata, kita bagi ustaz tu dululah masuk. Okeylah ustaz. Malaikat pun panggil, mana dia ustaz ni, orang alim ni, sila masuk surga cepat daripada orang lain. Tiba-tiba orang alim ni pun rendah diri. Mereka kata, tuan malaikat, kami mengaku kerana kami ramai orang jadi baik. Tapi kami kena mengaku juga kami jadi baik, kami jadi alim kerana dulu ada yang bantu kami. Kami masa kecil belajar tak ada duit, orang tua kami susah. Tapi ada orang kaya-kaya bantu, biayai, tanggung pelajaran kami. Daripada sekolah menengah sampai pergi Mesir, belajar kapal terbang, bagi tiket. Balik ke Malaysia, bagi pula bekerja jadi tok imam apa semua. Dan kami mengajar masyarakat. Jadi kami fikir yang lebih layak masuk surga adalah orang-orang yang pernah membantu kami dulu. Malaikat pun panggil, mana dia orang kaya-kaya yang pernah bantu ustaz-ustaz ni dulu masa belajar? Silakan kamu masuk surga lebih cepat daripada orang lain. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tuan-tuan pilih. Tuan-tuan nak masuk surga sebab haji mabrur? Belum tentu. Ingat haji mabrur senang dapat. Haji mabrur susah. Tanya ustaz ni, dia lama duduk tanah suci. Haji mabrur susah. Haji mabrur ni nak ukur paling basic. Kalau masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram pergi masjid, tak mabrur lah jawabnya. Itu tak mabrur nama itu. Itu haji mabrur, haji nombor tu itu. Nak dapat mati syahid belum tentu. Kita mati takut nak melintas jalan pandang 10 kali kiri kanan, punyalah jah sayang ke nyawa. Orang mati syahid ni orang berani mati. Kita nak masuk surga sebab alim, payah nak jadi orang alim. Tapi masuklah surga kerana memperbanyakkan membantu orang.